Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan untuk kita dan memberi kepada kita taufik untuk meneruskan lagi pada malam ini pembacaan dan kajian kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita sambung pada perbincangan perkara-perkara yang mustahil yang terkandung dalam al-mumatsalah lil hawadis. Maka diuraikan panjang oleh para ulama apakah bentuk-bentuk penyerupaan yang berlaku, yang boleh terlintas, yang terfikir pada makhluk, yang mana kita nak nafikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebelum baca di hasyiah itu, kita baca kat luar sikit pada kalam syarih wa kadza yastahilu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu مؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وكذا يستحيل عليه أن يكون موصوفا بالصغر. Dan demikianlah juga mustahil atas Allah bahawa ada ia itu bersifat, disifatkan dengan sighari wal kibari, dengan kecil dan besar. Li'anna as-saghira, mustahil Tuhan disifatkan dengan kecil ataupun besar. Mustahil belaka. Kerana apa? Kerana as-saghira, sesuatu yang kecil. Apa makna as-saghir? Ma qallat ajza'uhu, iaitu yang sedikit juzuknya. Wal kabira ay wali annal kabira ma kathurat ajza'uhu, sesuatu yang banyak juzuknya. Wa kadza yastahilu alaihi, dan demikianlah juga mustahil atas Allah an yattasifa, bahawa bersifat ia bil aghradi, dengan mempunyai tujuan-tujuan. Ada gharad, ada matlamat-matlamat dan tujuan, ila akhiriha, sehingga akhirnya lah, ay yakuna an yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkam. Apa maksud gharad? Wal gharadu, bermula gharad itu ialah al maslahatu allati ishtamala 'alaiha al fi'lu. Gharad ialah maslahah yang terkandung di atasnya oleh perbuatan. Perbuatan dibuat, dalam perbuatan itu ada maslahah yang dituju, yang dikehendaki. Itu gharad. Gharad itu maslahah yang dikehendaki pada perbuatan. Kita buat perbuatan, kita apa? Kita makan. Apa maslahah, apa matlamat kita daripada makan? Untuk kenyang, kita kata. Untuk kenyang. Maka itu makna kita makan dengan tujuan, dengan bertujuan. Ada gharad. Gharad itu ialah maslahah yang terkandung di atasnya oleh perbuatan, awil hukmu, ataupun hukum. Kenapa mustahil Allah buat sesuatu dengan gharad itu? Li'annahu sya'an,
li'annahu la yaf'alu wa yahkumu kadzalika. Kerana tidak melakukan, memperbuat dan menghukum kadzalika ai bil aghradi illal maqhuru, kecuali yang tergagah, yang digagahi. Makna tidak akan buat sesuatu perkara atau hukum kerana tujuan kecuali benda orang tu orang yang digagahi, orang yang lemah. Makhur ni makna digagahi, lemah lah. Apa maksud? Kita ni tak buat perbuatan bertujuan. Perbuatan bertujuan ni hok buat ni siapa? Hok buat ni ialah orang yang digagahi, orang yang lemah. Orang yang lemah ni, dia itulah yang buat sesuatu kerana ada matlamat dan tujuan. Dia nak capai tujuan, terpaksa dia buat satu perbuatan atau hukum. Maka orang yang buat secara begitu, maknanya yang mempunyai tujuan pada perbuatan dan hukum, orang tu sebenarnya lemah. Lemah lah. Lemah kat mana? Contoh dia raja. Tak, raja pun lemah juga nisbah. Sebab apa? Sebab dia terpaksa menjalankan atau mengerjakan wasilah untuk mencapai matlamat. Dia terpaksa buat sesuatu. Contoh kita nak kenyang, kita terpaksa makan. Jadi nak ke mengharap itu ialah dengan melalui perbuatan kita, iaitu kita makan. Kita tanpa makan tak boleh kenyang tu. Maka orang panggil lemah lah tu. Orang panggil lemah walaupun kita ni gagah perkasa makan. Kita ni kuat makan contohnya. Tu bukan kuat kot belah ni. Ni kuat dengan maksud orang itu masih digagahi. Dia bukan mempunyai kudrat dan kekuasaan yang mutlak. Sebab dia nak buat sesuatu tu ada matlamat, dia terpaksa dengan cara perbuatan dan hukum tadi. Sebab tu dia kata la yaf'alu wa yahkumu kadzalika illa al-maqhur. Tidaklah melakukan dan menghukumkan dengan demikian, iaitu dengan aghraq itu, kecuali yang digagahi. Al-muhtaj, yang berhajat. Yang berhajat li'an yatakammala bihi, supaya jadi sempurnalah dengannya. Jadi sempurna dengannya dengan gharak tadi. Jadi nak jadi sempurna, nak mencapaikan sesuatu tu perlu dia ada matlamat dan tujuan. Maka bila tercapai matlamat dan tujuan baru jadi sempurna. Maka sebelum tercapai dengan tidak tercapainya matlamat dan tujuan, dia tidak sempurna lagi, dia kurang. Jadi di sana dia sebenarnya berhajat. Dia digagahi, muhtaj kepada gharak tersebut supaya dia jadi sempurna. Nampak tak? Jadi makna ada dia mempunyai nak hilangkan rasa sakit perut. Raja sekalipun, ya, contoh. Yalah. Jadi lemah. Lemah kerana dia berhajat supaya dengan tercapainya apa yang dituju matlamat dia itu, dia jadi sempurna. Wallahu ta'ala, walhal Allah subhanahu wa ta'ala itu huwal fa'ilul mukhtaru, dialah yang melakukan, dialah fa'il, dialah yang membuat, al-mukhtar, yang memilih, al-ghaniyyu an jami'il makhluqat, yang maha kaya daripada sekalian makhluk. Padahal Tuhan ni kita telah maklum, Tuhan ni sifat dia kan, dia maha kaya daripada sekalian makhluk. Dia yang mencipta kepada sekalian makhluk. Dia yang memilih dengan kehendaknya. Kalau perbuatannya tu ada matlamat yang ingin dicapai di sebaliknya, makna dia masih berhajat hatta kepada matlamat tersebut. Maka berhajat perlu ini menafikan sifat al-ghina. Menafikan Tuhan tu terkaya daripada sekalian yang lain. Okey. Baru habis tu kita baca dalam pula. Qauluhu, masih perbincangan tentang jihad. Semalam jihad tak habis lagi. Kata Muhasyir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Lianna fawqa min awaridi udhwir ra'si. Kerana fawqa itu,
Jihah atas itu ialah daripada awarid, sifat yang mendatang bagi anggota kepala. Jadi fauq ini ialah sesuatu yang bangsa belah atas, belah kepala. Itu panggil di atas. Okay. Al-idhafatu lil bayan. Al-idhafatu lil bayan. Mana? Idhafat udwi ra'si. Idhafat udwi kepada ra'si. Anggota kepala. Itu idhafat lil bayan. Idhafat untuk menerangkan. Ai min awaridhi udwin huwa ra'su. Min awaridhi udwin, daripada perkara yang mendatang bagi anggota. Anggota apa? Nak terang. Anggota iaitu awarid udwin ar-ra's. Udwin huwa ar-ra'su. Anggota yakni ialah kepala. Jadi idhafat itu idhafat lil bayan. Wa kadza yuqalu fi ma ba'dahu. Demikianlah dikatakan pada barang selepas itu. Udwir rijli, anggota kaki. Ai udwin huwa rijlu. Anggota mana? Anggota iaitu anggota kaki. Anggota itu ialah kaki. Kadza yuqalu fi ma ba'dahu. Okey. Wal jihatu, bermula jihad itu amrun i'tibariyun. Jihad itu amrun i'tibari sahaja, la wujudalahu. Dia tidak ada wujud. Tak wujud. Jadi jihad ni benda tak ada ni sebenarnya. Dia tak ada wujud pada kharij, tidak ada. Dia hanya faham dan reti sahaja. Dan faham dan reti jihad ini dia mesti berkait dengan suatu hak lain. Kalau dia semata-mata tanpa dikaitkan dengan sesuatu, dia itu tidak bertempat nisbah kepada yang lain. Macam sebelum ni kita nampak kan. Syekh kita buat datang. Dia kata kita duduk mana contoh? Kita duduk di Malaysia. Orang duduk Indonesia, duduk Brunei, tak apalah. Kita duduk di benua Asia. Yang dengar daripada Jordan, duduk di Jordan contohnya Mesir. Dan duduk Mesir contoh. Kita duduk di negeri kita. Lepas tu kita duduk di negeri kita ada mana? Ada di bumi. Bumi tu duduk mana? Bumi tu duduk pada Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti atau sistem suria dulu. Lepas tu sistem suria tu duduk mana? Pada galaksi Bima Sakti. Lepas tu galaksi Bima Sakti duduk mana? Duduk di bawah langit pertama. Lepas tu langit pertama duduk mana? Bawah langit kedua. Langit kedua duduk mana? Duduk di bawah langit ketiga. Sampailah langit ketujuh. Langit ketujuh duduk mana? Semuanya bawah arash. Lepas tu arash dan segala ada lepas tu duduk mana? Alam sekalian duduk mana? Tidak di mana-mana. Sebab nak nisbah mana tu? Kita duduk atas bumi. Tanah bawah kita. Atas kita ialah langit. Atas langit ialah langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke arah lapai ke alam. Tak. Atas pada tu, skala alam ni sekeluhan duduk mana? Nisbah pada mana? Nisbah kepada yang lain tak ada. Alam secara keseluruhannya. Jadi, alam secara keseluruhan tu tak bertempat. Tak bertempat dengan maksud dia tidak ada tempat nisbah yang lain. Tapi dia tu sendiri bertempat. Dia tu sendiri bertempat. Kecualilah pihak-pihak yang hasyawiyah yang mengatakan alam semuanya ialah di bawah Tuhan. Kalau beranilah. Apa yang nak rasa tak berani kata gitu. Tapi lazim daripada kata mereka tu gitulah. Alam segala dengan segala isinya duduk bawah Tuhan. Gitulah. Kalau mereka beranilah, tapi mereka tak kata gitu, itu lazim. Jangan pun tak dakwa mereka kata. Nanti kita tak boleh nak dakwa sesuatu yang mereka tidak kata. Kerana lazimul qaul laisa biqaulin. Okay. Habis. Qauluhu. Masuk setelah selesai bab jihad. Jadi jihad itu hanya amrun i'tibari la wujudalahu. Dia tidak satu benda yang kita boleh nampak ataupun benda berasing. Dia benda hanya yang reti. Tak, reti. Pen ini di atas kepala. Di atas. Di belah kanan kepala. Belah bawah
dagu, belah bawah kepala contohnya. Nampak? Jadi itu semua nisbah tu. Yang adanya ana peng dan kepala ana. Atas tu ada tak? Atas tu tak ada. Atas tu tak ada. Kalau orang kata, pergi ambil durian atas tanah. Kita suruh kawan kita. Kata Zaid, pergi ambil durian atas tanah. Jadi pergi ambil apa? Dia pergi ambil durian ke dia pergi ambil atas? Ada 3 benda tu. Durian, atas, tanah. Jadi nak apa? Dia nak durian ke? Ke dia pergi ambil atas? Ke dia pergi ambil tanah? Nampak tak? Kalau ambil tanah ada boleh lagi tu. Boleh bayang lagi. Orang kata suruh ambil durian bukan ambil tanah. Tiba-tiba dia pergi ambil atas. Kita kata ambil durian atas tanah. Kalau ia ambil tanah, tak apa. Tanah ada tapi tak betul lah. Kita nak durian bukan nak tanah. Tiba-tiba dia pergi ambil atas. Oh, ni hebat ni. Dia boleh ambil atas kepada kita. Jadi, atas ni benda yang tidak wujud. Dia hanya amrun i'tibari. Habis. Qauluhu li'anna as-saghira ila akhirih. Kerana sesuatu yang kecil. Yu'khadhu minhu diambil, yakni diambil makna dikritik. Yu'khadhu minhu daripada kalam musannif atau bukan. Yu'khadhu bukan dikritik. Yu'khadhu bimakna yufhamu. Aywah. Kritik saja. Yu'khadhu ay bimakna yufhamu. Yu'khadhu fahman. Yu'khadhu difaham minhu daripada kalam musannif itu ta'rifus sighari. Daripada ta'rif musannif itu kita faham apa maksud sighar, apa maksud kecil. As-saghir sesuatu yang kecil, bersifat kecil. Dah kecil tu sendiri apa? Daripada daripada ta'rif saghir itu kita faham as-sighar. Yu'khadhu minhu ta'rifus sighar wal kibar. Biqillatil ajza'i, dengan sedikitnya juzuk, wa kathratiha, dan banyaknya, kama marra, sebagaimana telah lalu. Fala yutlaqu alaihi ta'ala kabirun bimakna kathiril ajza'i. Maka tidak boleh kita itlaq, kita sandar, kita kata ke Tuhan tu besar dengan makna banyak juzuk. Kita kata besar dengan makna banyak juzuk tak boleh. Amma bimakna azimin fawaridun. Adapun besar dengan makna agung, azim, maka itu makna dan lafaz yang datang dalam Quran dan hadis. Tapi dengan makna besar, bapak, bahasa dengan bapak, besar, maka besar dengan makna sahih, tak boleh kita kata gitu. Tapi dengan makna besar, maha agung, maha besar, itu datang. Kama fi qawlihi ta'ala al-kabirul muta'al. Tuhan sendiri kata huwal kabiru al-muta'al. Ayat Quran, al-kabiru al-muta'al, yang maha besar dan maha tinggi. Qawluhu al-maslahah. Ghara itu ila maslahah. Ay al-illatu al-ba'ithatu. Maslahah itu illah ba'ithah. Sebab yang membangkitkan, yang mendorong. Kita panggil tujuan lah, matlamat. Illah ba'ithah. Alal fi'li, yang membangkitkan, yang mendorong perbuatan. Awil hukmi, ataupun mendorong sesuatu hukum. Walaisal muradu biha al-hikmatu. Bukan yang dimaksud al-hikmata lah. Walaisal muradu biha al-hikmata. Bukan yang dimaksudkan dengan maslahah ataupun illah ini ialah hikmah. Bukan. Jadi bukan nak nafikan perbuatan Tuhan yang ada hikmah, bukan. Nak menafikan ada maslahah dengan makna illah ba'ithah, bukan dengan makna hikmah. Lianna af'alahu ta'ala, kerana segala perbuatan Tuhan itu la takhlu an hikmatin, tidak sunyi daripada hikmah, fil waqi'i, pada hakikatnya. Pada realiti dan hakikat perbuatan Tuhan tu pasti semuanya ada hikmah. Tidak sunyi daripada hikmah, dengan maksud Tuhan buat itu dok saja. Allah Ta'ala buat itu ada hikmah, sama ada tahu tak tahu aja. Ada hikmah. Maslahah dengan mana hikmah, ya.
Ada hikmah. Cuma manusia ada sebahagiannya yang tahu, ada sebahagiannya kita tak mampu tahu. Corona ni, virus semua ni, ada hikmah tak? Ada hikmahnya. Vaksin semua ni, ada hikmah tak? Ada hikmahnya. Tapi ada kadang kita tahu, ada kita tak dapat tahu. La takhlu an hikmatin fil waqi'i wa nafsil amri. Dan juga hakikat sebenar perkara itu pasti ada hikmahnya, tidak sunyi. Wa illam tasil ilaiha uquluna, walaupun tidak sampai kepadanya oleh akal kita, walaupun kita tak tahu, tapi dia tetap ada hikmah. Okey. Wa qawluhu, dan kata musannif, allati ishtamala 'alaiha al-fi'lu, yang terkandung dalamnya di atasnya oleh perbuatan itu, awil hukmu, ataupun hukum, ai tarattaba. Ishtamala dengan makna tarattaba, yang terhasil di atasnya. Tarattaba 'alaiha kharijan, terhasil di atasnya pada kharij. Imma bihasabi okey, tarattaba 'alaiha, tarattaba 'alaiha, yang terhasil di atasnya. Tarattaba makna yang terkesan, yang hasil daripadanya. Kharijan, pada luaran makna pada keluaran makna pada hakikat yang terjadi. Amma, adapun bihasabi dhihni, berdasarkan apa yang dalam fikiran, fahiya murattabatun alaihi, adapun pada pemahaman dan pada akalan, illah itu atau gharak itu, dia itu mutarattabah alaihi, dia itu perkara yang dijadikan ataupun dia itu yang disebabkan di atasnya. Nampak tak? Yang disebab, mutarattabah alaihi makna yang terhasil di atasnya, makna yang disebabkan di atasnya. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Nak khabar mana? Ingat tak masa kita bincang pada masalah gharak? Gharak ini pertamanya, pada ini kita senang, siapa ingat lagi, dia kata awalul apa nama ni, awwaluhul fikru wa akhiruhul amal. Tak? Awwaluhul fikru wa akhiruhul amal. Awwaluhul fikru wa akhiruhul amal. Merujuk pada ni lah. Gharak ini ialah benda yang mula-mula yang menjadi sebab pendorong pada akal. Maka itu dia panggil mutarattabah alaih, yang ditartibkan, yang disebabkan di atasnya. Apa sebab seorang itu makan? Sebabnya kenyang. Jadi kenyang itu benda yang kita fikir dalam akal. Maka hak tu ada dulu. Mutarattabah. Kesannya apa? Bila kita makan, kita dapat kenyang. Jadi dia dari segi sesuatu itu, fi dhihni mutarattabah alaih. Dia sesuatu daripada hasil yang kita dapat itu tarattaba alaiha. Dia hasil kesan di atasnya. Nampak tak ni? Ni bahasa Arab je ni. Mutarattabah alaihi dengan tarattaba alaiha. Jadi gharak atau maslahah itu, kita ambil maslahah lah sebab dia guna tu, tak apalah kita guna gharak pun tak apa. Gharak atau maslahah, sebab dhamir dia dhamir ta'nih kan. Kita ambil kata kenyang. Kenyang. Kul Arab lah dah, orang pandai Arab belah ke sini ni. Ashiba'. Ashiba'u. Shiba' ini ialah matlamat kita. Ini gharak kita. Daripada mana? Aklun. Daripada makan. Okey. Nisbah pada zihin, Shiba' ini ada dulu. Sebab kita susung dulu tujuan kita nak buat tu. Aku lapar ni, nak kenyang. Jadi kita kerana nak kenyang, kita makan. Jadi gharak yang ada pada zihin itu, awwaluhul fikru wa akhiruhul amal. Akhirnya bila kita makan, kita akan dapat shiba' yang duduk pada fil kharij. Nampak tak? Gitu Habis. Qauluhu bi an yakuna sifatan, dengan bahawa ada iaitu sifat.
Mana pula ni? Masuk nas baru dah ni. Masuk qaul musannif baru pula. Qala al-musannif rahimahullah wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi. Masuk kepada sifat mustahil yang seterusnya. Dan demikianlah mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada ia qa'iman binafsihi. Tiada ia berdiri dengan sendirinya. Lawan bagi qiyamuhu binafsihi. Lawannya la yakunu qa'iman binafsihi. Tiada Tuhan berdiri dengan sendiri. Apa? Bagaimana taswirnya? Bi'an yakuna. Dengan bahawa ada ia Tuhan itu sifatan. Mustahil Tuhan tak berdiri sendiri. Mustahil Tuhan tidak berdiri dengan sendiri. Kerana Tuhan tak berdiri sendiri? Itu sifat lah. Kerana sifat inilah yang tak berdiri dengan sendiri. Berdiri ni makna wujud dia kena di yang lain. Dia tak boleh wujud bersendirian. Jadi benda yang tidak dapat. Apakah perkara yang tidak dapat wujud bersendirian? Bertunggalan. Dia kena wujud dia pada yang lain, di yang lain. Apa dia? Sifat. Maka kalau Tuhan tidak ada dia bersendiri, tidak berdiri dengan sendiri, maka dia itu sifat bi'an yakuna sifatan. Yaqumu bimahallin, yang duduk pada, yang berdiri pada satu mahal. Mahal dengan maksud zat lah. Jadi kalau Tuhan tak berdiri sendiri, maknanya Tuhan tu sifat. Sifat tu apa sifat? Sifat tu dia berdiri pada zat. Yakum dengan maksud ada, wujud. Wujud sifat ini hanya kewujudannya itu ada pada zat. Dia tak boleh wujud sendiri. Itu satu daripada makna adamu qiyamihi binafsih. Au bi an yakuna sifatan au yahtaja, ataupun bi an yahtaja dengan bahawa berhajat Tuhan ila mukhassisin, kepada pencipta. Dengan bahawa Tuhan tu berhajat kepada pencipta. Okey. Kita baca dulu Syekh Syarqawi dulu. Kata Muhasyir rahimahullah, bi an yakuna sifatan, dengan bahawa adalah Tuhan itu sifat. I'lam, ketahui oleh kamu, anna dhata maula, bahawa zat Tuhan itu kadhawatil hawadithi, seperti zat sekalian makhluk, fi annahu yastahilu. Sama kat mana? Sama pada, ni wajib syabah, sama dia tu. Sama pada bahawa annahu yastahilu ala kullin, bahawa mustahil atas setiap daripada zat tadi, sama ada zat Tuhan atau zat makhluk, mustahil an yakuna sifatan, mustahil dia itu sifat. Jadi kita kata zat Tuhan tak sama dengan zat kita kan. Tak sama kat mana? Tak sama dari segi hakikat zat, dengan maksud hakikat dengan yang mahiyah hakikat tu tak samalah. Tapi dia tu daripada dia itu zat, sama. Zat kita dengan zat Tuhan sama kat mana? Tengok ni wajah sama ni. Sama dari segi bahawa dia itu bukan sifat. Gitu je. Nampak tak? Zat kita. Adakah zat kita sama dengan sifat kita? Tak. Zat kita zat, sifat tu sifat. Okey, zat Tuhan sama dengan kita kat mana? Kok bahawa zat Tuhan tu zat, bukan sifat. Kok tu sama. Nampak tak? Jadi ramai ulama ni. Nampak kalam dia tu. Nampak pelik tak? Tapi betul. Zat Tuhan dengan zat kita sama kat mana? Sama dari segi bahawa zat setiap tu. Zat kita bukan sifat kita. Maka zat Tuhan pun bukan sifat Tuhan. Itu zat Tuhan. Sifat dia sifat. Wahina idzin, maka ketika itu fala hajata, maka tidak perlu, tidak berhajatlah liqaulihi, pada katanya bi an yakuna sifatan, dengan bahawa adalah iaitu sifat. Kenapa? Li'annahu ma'lumul istihalati, kerana telah maklum mustahil. Bila kata Tuhan ni, maka Tuhan tu memang, bila Tuhan ni zat lah, maka dia bukan sifat lah. Maklum dah mustahil bila zat tu dia
dia takkanlah jadi sifat. Li'annahu ma'lumul istihalah. Wa taqaddama, dan telah terdahulu al-jawabu. Jawapan dah kenapa musannif tafsirkan juga adamu qiyamihi bin nafsi tu gitu. Kerana wal jawab annahu ata bihi, musannif mendatangkan dengan makna ini liraddi 'ala nasara, kerana nak rad kepada golongan ahli Nasara. Orang Nasara yang mengatakan bahawa Tuhan itu Tuhan itu terdiri daripada salah satu uqnun. Al-abu wal-ruh wal-ibn. Tiga uqnun. Tiga kita kata tiga konsep Trinity lah. Sebab dia pada mereka Tuhan itu ialah sifat. Yang duduk pada Al-Ab, Tuhan Al-Ab duduk pada Ruhul Kudus, Tuhan Ruhul Kudus duduk pada Ibn, Tuhan Ibn. Jadi pada hakikat mereka Tuhan itu ialah jenis boleh ada pada yang lain, sifat lah. Maka didatangkan dan ditasrihkan dengan penafian bahawa Tuhan itu sifat. Kita berhenti untuk jawab azan je. Allahumma kita sambung balik. Jadi dia datangkan juga penafian sebut secara sarih, makna yang terkandung pada adamu qiyami bi nafsihi itu bahawa Tuhan itu bukan sifat, sebab untuk rad kepada golongan Nasara. Nasara saja ke? Kalau ikutnya ada sebahagian daripada golongan Batiniyah dan juga puak-puak Mubtadi'ah sesat ni, mereka mengiktikadkan bahawa Tuhan boleh hulul, boleh meresap. Sifat-sifat Tuhan tu ada pada Tok Guru dia. Maka Tok Guru dia sebenarnya Tuhan. Zahir je nampak Tok Guru. Dan seumpamanya makna benda ini, walaupun kita nampak telah dibincangkan ulama, sebenarnya adalah sebahagian daripada golongan sesat ini dia ambil doktrin-doktrin sesat ini dan dimasuk dan diterapkan dalam ajaran mereka. Jadi akidah kita ini bukan sekadar kefahaman itu menongkah zaman dan juga arus perubahan ini,
tapi dia dapat mengekalkan ketulinan pemahaman yang betul berdasarkan Quran dengan hadis, dan menolak salah faham tentang akidah ini. Nampak tak? Jadi tujuan didatangkan untuk rad bagi Nasara lah. Dan kita pun benda samalah kalau golongan yang mendakwa bahawa ini sifat Tuhan, Tuhan itu sifat ni, Tuhan dah ni. Nampak je tu guru gini, nampak je dia gini, tapi ni dia Tuhan ni. Dia sedang Tuhan meresak di dalam ni. Contohnya. Jadi benda meresak ni, benda jenis mana ni? Kalau zat lain makna bertukar lah. Dah. Sama ada jenis meresak macam kena rasuk atu ke seumpamanya, ataupun meresak dengan maksud sifat tu duduk situ ke. Jadi semua itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu yakumu bi mahallin, yang ada pada mahal, ada pada zat. Mahal dengan maksud zat bukan makna tempat, tempat dengan maksud ruang yang kita sebut pada sebelum ni. Mahal bermakna zat. Yakum bi mahal tu i'rab dia di sifat, tapi sifat kasyifah. Sifat kasyifah ni apa? Dia bukan sifat yang nak mengeluarkan qaid benda lain, tapi nak menerangkan apa itu sifat. Sifat itu yakum bi mahal. Sifat yang ada ia berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat tu bukan nak kata ada sifat yang berdiri pada zat, ada sifat yang tak berdiri pada zat. Hak tu sifat dengan makna qaid. Qaid nak mengeluarkan. Tak. Tapi yang berdiri pada zat itu ialah diri hakikat sifat. Ini panggil sifat kasyifah. Nampak tak? Sifat kasyifah. Makna yang berdiri pada zat itu ialah sifat. Sifat itu ialah yang berdiri pada zat. Bukan makna contoh kita kata bila kita kata baju putih. Baju putih. Tak? Mana putih itu sifat kepada baju, tapi sifat yang mengeluarkan, sifat yang mukhrij, yang mengeluarkan daripada itu warna lain, baju hitam, baju biru, baju hijau. Nampak tak? Tapi kalau kita kata benda kopiah, alas nak kata gua ni benda contoh baju pakaian umum lagi tu. Pakaian umum lagi. Kasut sepatu. Tak, saya tahu. Kasut sepatu. Kasut sepatu. Sepatu tu kasut. Kasut sepatu. Kasut sepatu. Makna sepatu tu lah. Kasut alas kaki. Boleh kata tak? Kasut alas kaki. Tapi sebenarnya kalau nak ikutnya, alas kaki tu umum lagi. Kasut tu khusus lagi. Tak apalah, faham dah. Gagak yang hitam. Makna gagak yang putih. Ada tak gagak putih? Gagak putih ada ke tak? Tu isu lah. Maknanya kalau gagak itu mesti hitam. Kalau gagak tu mesti yang hitam. Gagak yang hitam. Maknanya ada gagak yang putih. Sifat. Ke gagak tu semua hitam. Nampak tak? Jadi sifat ini, sifat kasyifah, dia hanya menerangkan kepada mausuhnya. Ya hakikat mausuh dah. Li'annahu yalzamu min kaunihi sifatan qiyamuhu bimahallin, kerana lazim daripada keadaan sesuatu itu sifat bahawa ia berdiri pada mahal, berdiri pada tempat. Okey. Qauluhu aw yahtaju ila akhirih. Berhenti situlah, nampak panjang lah tu. Kita berhenti situ untuk malam ini. Sekadar tu saja untuk malam ni. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.